satu peristiwa yang menyedihkan seluruh umat Islam berlaku pada 10 Muharram, peristiwa pembunuhan dan juga pengkhianatan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, anak anda kepada Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi peristiwa ni perlu juga kita kenang, kita ambil tahu. Bukan kerana banyak orang salah anggap bila cerita Husain je dia kata ni ustaz ni Syiah ke apa, kan? Cerita keluarga Nabi ni Syiah kot. Tidak. Bukan hanya Syiah sahaja yang cerita tentang Husain dan Hasan dan sebagainya, tapi wajib untuk semua umat Islam untuk mencintai Sayyidina Hasan dan Husain, tapi mereka dengan cara yang salah lah. Cinta mereka, kononnya cinta, kononnya sedih, tapi dengan cara yang salah. Cara mencederakan diri sendiri, diri mereka dengan pukul-pukul, kan? Peristiwa Ashura kan, orang Syiah buat. Dia pukul diri dia, dia pukul, dia darahkan, maksud lukakan anak kecil dia pun. Walaupun umur berapa bulan, baru lahir 10 Ashura, dia kononnya bagi dia tu sunat lah. Macam kita kalau hukumnya sunat yang sangat dituntut untuk buat sesuatu yang melukakan diri sendiri, tanda sedih kematian Sayyidina Husain. Kita tak dituntut, itu perbuatan haram. Kerana sedangkan Nabi melarang daripada seorang itu berubat dengan kai. Kai ini guna bara api, kan? Macam streka tu. Ada perubatan, cara perubatan zaman jahiliah dulu, yang kalau mereka sakit pada satu lengan, dia ambil benda yang panas sampai melukakan. Jadi itu pun cara melukakan diri sendiri, memudaratkan diri sendiri, Nabi larang. Apatah lagi mereka dengan toreh, dengan pisau luka dan sebagainya. Jadi sikit sebanyaklah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, yang mana perlu kita ambil tahu tentang peristiwa pengorbanan salaf kita ataupun para sahabat kerana mereka ingin mensejahterakan umat, mendamaikan umat, tetapi disalah anggap dan dikhianati sehingga dia berlakulah peristiwa Karbala. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal lehernya oleh Syammir bin Jaushan. Syammir bin Jaushan, dialah yang mengakhirkan hayat Sayyidina Husain dengan hirih. Dia punya gergaji dengan pedang dia kepala Sayyidina Husain, sehingga dia ambil kepala Sayyidina Husain tu letak kat tombak, angkat. Kononnya hebat, hero-nya dia ketika dia nak menangkan hati Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad ni siapa? Amir di Kufah. Amir tu boleh kita sebut sebagai macam menteri besar negeri-negeri lah kot. Ketika tu ada khalifah namanya Yazid. Yazid lantik Ubaidillah jadi amir di Kufah. Jadi peristiwa, mungkin sebelum kita sentuh kitab ni, kita sentuh sikit secara ringkas lah, ambil masa sikit ya. Boleh ya? Tentang Sayyidina Husain berlaku ketika mana Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi yang ketika itu menjadi khalifah Islam setelah wafat Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Maka naiklah Sayyidina Hasan, dilantik di Kufah menjadi khalifah. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Sebelum Sayyidina Ali wafat, orang minta dia wasiat, lepas ni nak lantik siapa lepas engkau wafat? Sayyidina Ali kata, aku tak mau buat lantikan macam tu sebab Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah pun lantik Abu Bakar. Tapi pelantikan Abu Bakar dipersetujui oleh syura para sahabat, mesyuarat para sahabat sendiri fikir. Jadi aku tak nak, dia kata. Maka akhirnya bila dia wafat, Sayyidina Ali dibunuh ketika sembahyang oleh Ibnu Muljam. Ketika sembahyang dibunuh, maksudnya dia dihirih dengan pedang. Dengan pedang tu diisi dengan racun, kena Sayyidina Ali. Kerana setelah 3 hari dia meninggal dunia
syahid. Dilantik Sayyidina Hasan. Setelah pelantikan Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan dilantik oleh ahli Kufah. Kufah ni di mana? Di Iraq. Nak dia sebagai khalifah. Tiba-tiba ada orang lain yang tak setuju dan mereka melantik Sayyidina Muawiyah di Syam. Ketika tu dia jadi amir di Syam. Syam di Syria sekarang ni lah. Maka dia jadi amir waktu tu, waktu zaman Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali wafat, orang sekitar tu lantik dia. Jadi dah jadi 2 khalifah. Maka ketika itu benarlah apa yang Nabi sebut. Nabi sebut pada Sayyidina Hasan, anak anda aku ini akan menjadi pendamai di antara 2 kumpulan kaum muslimin. Nabi sebut anak dia lah, Sayyidina Hasan. Walaupun cucu, tapi Nabi sebut anak. Sayang dia kan, sebut anak. Walaupun dia memang pangkat cucu lah sebutnya. Tapi Nabi sebut anak. Anakku ini, ibni. Anakku ini akan mendamaikan di antara 2 firqah kumpulan kaum muslimin. Jadi Sayyidina Hasan bila dengar orang angkat Muawiyah, maka akhirnya dia dinasihat supaya letak jawatannya lah. Dia pun letak jawatan, tak nak bertembung. Jadi ketika tu macam nak bertembung lah 2 orang Islam ni, kumpulan Islam, yang Kufah, yang Syam. Akhirnya dia setuju letak jawatan. Dia sempat pegang khalifah sekadar 6 bulan, lebih kurang macam tu. Lengkaplah 6 bulan apa yang Nabi sebut. Sebab itu sebahagian ahli sunnah mengatakan khalifah Islam ada 5, termasuk Sayyidina Hasan selepas Sayyidina Ali. Sebab Nabi kata, khalifah selepas ketiadaan aku hanyalah sekadar 30 tahun. Nabi sebut sekadar 30 tahun. Lengkap kewafatan pemerintahan Sayyidina Hasan tu melengkapkan 30 tahun. Dia masa dia 6 bulannya. Memang tepat. Dia letak jawatan pada Rabiul Awal. Nabi wafat Rabiul Awal. Sejak Nabi, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun lebih, apa bulan-bulan. Sayyidina Uthman 12 tahun, ada bulan-bulan dia. Dan Sayyidina Ali 4 tahun lebih, ada bulan-bulan. Jadi bila campur sekali dengan bulan-bulan dia orang tadi ni, baki 6 bulan. Sayyidina Hasan 6 bulan, habis letak jawatan. Cukup lengkap 30 tahun. Setelah tu Mamluk disebut, menjadi bukan lagi khalifah, macam raja aje. Sebab dia yang wasiat, lepas aku ni anak aku. Kau ni pula lepas ni anak aku, anak aku, anak aku. Itu bukan sistem raja, bukan sistem khalifah. Jadi bila nak sebutnya Muawiyah, bila akhir hayat dia menamakan anak dia Yazid sebagai khalifah selepas dia. Itulah pertama pemimpin Islam yang menamakan pengganti dia. Tak ada lagi 5 orang tadi, tak ada lagi yang sebut pengganti lepas aku. Jadi sejak tu beberapa sahabat tak setuju dengan pelantikan Yazid. Tak setuju. Ada antaranya 4 orang lah yang kuat bersama Sayyidina Husain. 3 orang Abdullah dan Sayyidina Husain yang tak setuju dengan pelantikan Sayyidina Muawiyah, Yazid. Jadi mereka tak mau bai'ah, tak mau terima pelantikan tu. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Khattab, Abdullah bin Abbas, anak Abbas bin Abdul Talib, sepupu Nabi, dan Sayyidina Husain. Antara 4 orang ni. Jadi akhirnya tiba-tiba dalam keadaan demikian, orang Kufah hantar surat, buat petition, tanda tangan lebih kurang 12,000. Minta Sayyidina Husain datang ke Kufah. Dia orang nak lantik Sayyidina Husain jadi khalifah. Dia orang minta. Jadi Sayyidina Husain nampak nama 12,000 ni bukan sikit. Dia tak boleh hampakan permintaan. Bukan dia nak, tapi orang minta jawatan tu. Dia tak nak hampakan. Akhirnya dia bersetuju, siap macam nak pergi, tapi minta wakil dia pergi dulu kepada Kufah, selidik tengok betul tak 12,000. Tak, bohong je. Maka dia hantarlah sepupu dia, Muslim bin Aqil. Aqil ni 2 beradik dengan Ali. Ali Abi Talib, Aqil Abi Talib. Jadi dia hantar Muslim ni sepupu pada Husain. Pergilah ke Kufah, cek tengok betul tak tantangan 12,000 ni. Maka dia orang pergilah sampai ke Kufah sana, cek. Rupanya betul, ada 12,000 yang tanda tangan ni, betul nama-nama ni.
yang setuju nak lantik Sayyidina Husain kalau Sayyidina Husain ada Kufah. Sayyidina Husain ketika itu di Mekah maupun di Madinah. Antara tu, sebagian kata di Mekah, sebagian kata di Madinah. Jadi ketika itu Sayyidina Husain, Muslim hantar surat balas, kata betul 12,000 ni, datanglah ke Kufah. Sayyidina Husain terus siap dengan keluarganya seramai 72 orang, isteri, anak dan sepupu sepipit semua, keluarga Muslim pun ikut sekali. Jadi orang pergi Kufah. Dalam keadaan perjalanan kan sebulan lebih baru nak sampai ke Kufah di Iraq. Dalam perjalanan tu berlaku peristiwa macam-macam. Antaranya Aqil ni diintip oleh, bila Yazid dengar orang Kufah semua nak lantik kepada Sayyidina Husain, maka akhirnya mereka, Yazid, khalifah yang baru naik tadi ni, yang tak disetujui oleh Husain, dia hantar Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ketika tu menjadi waliul amri, ataupun kita sebut menteri besar lah kot, mungkin sesuai kan, Perdana Menteri ke, di mana? Di salah satu bandar di Basrah. Basrah Kufah tak jauh. Jadi Yazid nampak dia ni memang betul-betul rapat dengan Yazid. Dia kata, engkau pergi ke Kufah, aku lantik kau jadi pemimpin di Kufah. Di sini kau lantiklah siapa pun. Dia lantik anak dia, letak di Basrah, dia pergi ke Kufah. Pergi sampai Kufah, ketika tu yang menjadi amir adalah Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Maka dia pecat sahabat Nabi ni, terus dia lantik dia jadi pemerintah, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, sasaran dia ataupun dia punya tugas utama nak cantas ni semua yang cinta Husain ni, yang nak bawa Husain datang ke Kufah ni. Pertamanya nak cari siapa Muslim. Mana Muslim bin Aqil? Sembunyi kat mana? Ketika itu Sayyidina Muslim bin Aqil sembunyi, dan bukan sembunyilah, duduk tumpang di rumah salah seorang sahabat, salah seorang anak pada sahabat Nabi, tabi'in. Saya lupa nama dia. Duduk di situ. Maka akhirnya dia hantar pengintip spy-spy untuk pergi cari Muslim. Dan siapa yang bai'ah, siapa yang setia, siapa ni nak ambil maklumat tepat. Maka dia lantik seorang spy ni, dia upah dengan duit yang banyak. Ketika tu terkenal raja-raja pemimpin Umawi ni, terkenal dengan kaya raya. Dia guna duit ni, bagi upah-upah. Orang tu pun pergilah pergi masjid, tengok-tengok orang siapa-siapa yang ni. Jumpalah seorang yang alim sedang beribadah. Maka ketika tu dia tanya, engkau kenal tak Muslim bin Aqil? Aku ni dengar orang nak bai'ah dengan Husain melalui Muslim bin Aqil. Aku pun nak bai'ah juga, berlakon. Dia spy kan, berlakon. Akhirnya orang pun percaya, bawa lah pergi jumpa dengan Muslim. Baru tahu dia duduk di rumah ni, siapa yang datang jumpa dia, siapa yang lindung dia, bagi makan, minum pada dia. Siap maklumat, hantar pada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad cari, tangkap tuan rumah tu dulu. Tangkap tuan rumah tu, bawa, paksa dia supaya serah tetamu engkau tu mai sini. Muslim bin Aqil, kau bawa mai sini, kau bebas. Nak bunuh. Maka dia kata, aku tak sanggup nak serah tetamu aku. Dia duduk di rumah aku, tiba-tiba aku nak khianati dia, nak hantar bagi kau, kau bunuh dia. Tak sanggup. Akhirnya dia kena pukul, dan dikatakan waktu itu tak dibunuh lagi, tapi akhirnya dia dibunuh. Dicederakan dia. Tangkap Muslim bin Aqil datang. Pun dia akhirnya mereka berdua dibunuh. Dalam peristiwa sebelum Muslim bin Aqil dibunuh tadi ni, maka dia tulis surat kepada Sayyidina Husain. Surat kepada Sayyidina Husain, bagi tahu jangan datang, suruh balik. Asalnya Muslim datang ke istana tu 12,000 ataupun 8,000, dah mula kurang dah. 8,000 tadi bersama dengan dia. Tiba-tiba bila dia diugut dengan bunuh, sikit-sikit orang lari. Sehingga dia tergontang-ganting seorang. Akhirnya dia dibunuh juga. Di penghujungnya Muslim bin Aqil tadi dibunuh. Jadi dia tahu bahawa takkan ada orang yang nak bai'ah Sayyidina Husain lagi dah. Suruh Sayyidina Husain patah balik. Mungkin nak sampai lagi sehari 2 hari ke Kufah tu. Ya. Jadi akhirnya Sayyidina Husain sampai ke Karbala di kawasan tersebut. Maka dia bermalam, dengar-dengar daripada orang Arab cerita bahawa orang Arab Badui situ kata, jangan masuk ke Kufah, orang kau dah terkena bunuh. Dan dia kata, ni orang nak lantik aku ni 12,000 tangan. Ya, dulu ada, sekarang dah tak ada. Antaranya dikatakan dalam perjalanan tu dia jumpa dengan seorang nama Farazdaq. Dia ni penyair terkenal bangsa Arab. Dan ketika tu dia kata, orang Kufah hati bersama dengan kau. Memang dia orang cinta ahli bait. Tapi pedang dia bersama dengan Yazid. Maksudnya nak sebut istilah, kata
Dia orang setia. Kalau suruh bunuh, dia orang sanggup perang. Kerana dibagi upah dan sebagainya. Akhirnya dia di situ, dan di situlah peristiwa pembunuhan Karbala tersebut. Mulanya Ubaidillah tadi bin Ziyad hantar satu sahabat Amru bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas sahabat kita sudah dengar kan, anaknya nama Amru. Hantar pergi, so bincang dengan Husin. Maka dia kepung Sayyidina Husin. Ketika tersebut Sayyidina Husin bagi tawaran, baiklah kalau macam tu, aku minta pilihan. Sama ada aku patah balik ke Madinah, kau lepas aku balik Madinah. Ataupun aku akan pergi ke Syam, jumpa dengan Yazid Khalifah, aku akan bai'ah lantik dia. Aku setuju dengan pelantikan. Dulu tak setuju, sekarang aku nak setuju kan. Jadi akhirnya dia orang kata, kami tak boleh buat keputusan, kami nak hantar dulu keputusan pada Ubaidillah, biar dia buat keputusan. Ketika dia tulis surat, hantar ke Ubaidillah. Ubaidillah ketika tu berdepan dengan Syammir bin Jausan. Syammir tu memang cari jalan nak naikkan nama dia. Kan? Nak bodek lah. Dia kata, biar aku settlekan hal ni. Aku yang uruskan. Maka akhirnya Ubaidillah setuju, engkau buatlah apa keputusan pun, aku serah pada engkau. Dia datang dengan tak ada tujuan lain, memang nak bunuh Sayyidina Husinnya, nak selesaikan. Sebab dia takut, kalau Sayyidina Husin ada, mungkin dia pun tak ada jawatan, hilang dan sebagainya. Maka datanglah dia, berlakulah peperangan, pembunuhan. Ketika tu 1,000 yang bersama dengan sahabat tadi ni, anak sahabat Sayyidina Sa'ad bin Waqqas dan sahabat yang lain, yang pada awal datang nak bincang-bincang, bukan nak serang lagi. Tapi akhirnya mereka semahyang bersama Sayyidina Husin. Sayyidina Husin jadi imam. Maka kata, takkanlah engkau jadi imam kami. Engkau baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Engkau keluarga, takkan kami nak lawan. Kami tadi duk baca salawat, amin sembahyang subuh. Baca salawat pada keluarga, engkau ke, takkan kami nak perang. Akhirnya mereka berpaling tadah 1,000 orang bersama dengan Sayyidina Husin. Backup Sayyidina Husin. Sayyidina Husin ada 72 orang je. Datang 1,000 tadi, backup Sayyidina Husin. Tapi datang Syammir datang habislah. Dia kata dia lancarkan peperangan, maka berlakulah pertempuran pada pagi 10 hari bulan Muharram sampailah ke Zuhur, sehingga ketika itu Sayyidina Husin telah pun disekat oleh maksudnya dia tak ada orang berani bagi makan minum pada dia. Selama dah 3-4 hari tak ada minuman, tak ada makanan. Anak-anak menangis. Ketika itu anak-anak dia yang bersama dengannya adalah saudara perempuan dia Zainab. Itu saudara perempuan, adik pada Sayyidina Husin. Anak yang ikut Ali Zainal Abidin. Ketika itu Ali Zainal Abidin remaja belasan tahun, baru tengah sakit dan terbaring dalam kemah. Dan ada lagi anak-anak dia yang lain. Ada nama Abu Bakar, nama Umar dan sebagainya lah. Ramai. Ya, anak-anak semua ada. Ketika itu semuanya kelaparan, dahaga, disekat, tak bagi makan, tak bagi minum. Maka datang Syammir itu lancarkan peperangan, dan ketika itu datanglah seorang lelaki yang namanya Unais bin Anas, kalau tak salah saya, ataupun seorang lelaki geng Syammir ni, tikam dengan tombak belakang tengkuk Sayyidina Husin. Tombak. Sehingga dia tersembam jatuh tapi masih bernyawa. Datang Syammir, pegang kepala Sayyidina Husin, Sayyidina Husin kata, betul lah aku dengar apa yang Rasulullah sebut, bahawa orang yang akan bunuh aku adalah orang yang mukanya macam anjing dan babi. Kan? Itu riwayat tu dhaif dan sebagainya. Tapi nak sebutnya musuh Allah Ta'ala. Syammir dengar tu lagi marah, dia terus cincang tengkuk Sayyidina Husin sampai mancut-mancut darah. Terus dia pacak di tombaknya, bawa arak di depan penyokong-penyokong dia, dan terus bawa kepada istana Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga Ubaidillah bin Ziyad ketika tu di istana, dia orang duk ambil kayu tolak-tolak kepala lah, tolak. Datang Sayyidina Anas bin Malik yang ada di Kufah ketika tu. Sayyidina Anas terus warning dia. Maksudnya dia larang, jangan main dengan kepala Sayyidina Husin ni, dan jangan kau tolak-tolak mulut Sayyidina Husin, kerana aku sendiri nampak bahawa Rasulullah sangat sayang kepada dia, sehingga Rasulullah pernah cium mulut Nabi, pernah kena pada mulut Sayyidina Husin. Nabi cium pada cucu dia. Terus dia orang tak lepaskan, dan dikatakan waktu tu kepala dicampak dan kepalanya dicuri-curi oleh penyokong-penyokong Sayyidina Husin.
dibawa-bawa. Sebahagian riwayat mengatakan sampai ke Madinah, dikumikan di Baqi'. Walaupun sebahagian riwayat mengatakan disembunyikan di satu masjid di Syam sehingga beberapa hari, beberapa lama, dan dibawa pula ke Mesir dan ditanam di bandar Husain, sebelah Masjid Azhar kalau siapa pernah pergi ke Mesir. Dan dikatakan di Masjid Husain itulah ada kepala Sayyidina Husain. Benda ni ditasihkan ataupun disahihkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud tahun 73. Dia menjadi Syekhul Azhar. Ketika itu dia ni seorang wali, orang saleh, memang terkenal dengan kesalehannya. Maka semua para orang Mesir nak tahulah betul tak yang Madinah kata ada kat Madinah, ada di sini, ada lagi kata di tempat lain. Nak tahu betul tak ada kepala Sayyidina Husain di sini. Semua kubur orang Mesir ni tak macam kita. Kita timbus habislah, kan? Dia tak timbus, dia timbus di mulutnya. Maksudnya dia kubur dia ada ke bawah gitu. Jadi kalau kita nak memasukkan jenazah, turun dalam kubur kita turun. Saya pernah turun dalam kubur di Mesir. Tengok di bawah tu pula luas, ada 2 bilik, belah ni, belah sini. Ni nampak mayat 3, berapa orang mayat? Ni berapa mayat? Tak tahu, dia cuaca dia kering, tak busuk. Jadi kita bila masuk tu, adalah kain kapan yang telah dibungkus kecil, jadi macam kita bungkus besar tu kan. Itu ada tulang-tulang, bila dah hancur dia bungkuskan satu lagi kapan, tak. Jadi jenazah tu dikatakan ni bilik orang lelaki, bilik perempuan daripada satu family, satu lubang tu. Jadi dia bila selesai dia tutup mulut di atas saja, pintu yang kita masuk tu. Bawah ni dia tak timbul tanah pun. Jadi mungkin, tak tahulah makam Sayyidina Husain, kita tak tahu macam mana, tapi mungkin macam tu juga boleh masuk ke dalam. Jadi katakan Syekh Abdul Halim Mahmud, dibenarkan, seluruh para ulama benarkan dia masuk tengok. Akhirnya dia kata betul kepala Sayyidina Husain ada di sini. Siapa yang pergi Mesir mesti pergi ziarah makam Sayyidina Husain dalam Masjid Husain. Masjid Husain bersebelahan dengan Masjid Al-Azhar. Jadi itu peristiwa yang menyedihkan umat Islam, tapi kesedihan kita tak boleh buat seperti mana puak-puak Syiah yang sesat, yang pukul diri, yang cedera diri dan sebagainya kan. Hari ini cuba tengoklah di YouTube ke mana ke, memang dia orang kan, ya Husain pukul badan diri sendiri, bagi berdarah, bagi lebam dan sebagainya. Jadi itu perbuatan yang diharamkan, tak dibolehkan. Jadi itulah seringkasnya cerita pada peristiwa Karbala. Banyak lagi, sehingga Sayyidina Zainab, Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi dikatakan daripada keturunan Husain ni hanya Ali Zainal Abidin sahaja yang hidup, yang lain semua terbunuh.